Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Okey, insya-Allah untuk hari ini kita akan mempelajari satu tajuk. Okey, yang tiap-tiap tahun kita akan jumpa benda ni. Apa dia? Iaitu korban dan akikah. Okey, untuk buku teks, anak-anak pelajar boleh rujuk bahagian fiqh tingkatan 4, pelajaran yang ke-13, buku teks muka surat 117 hingga 128. Okey, baik anak-anak pelajar, unit 1 kita akan mempelajari dahulu tentang korban. Okey, tentang korban. Oh, okey, baik anak-anak pelajar. Untuk standard pembelajaran yang pertama, pelajar-pelajar perlu memahami dahulu apa itu maksud korban. Okey, kena ingat apa maksud korban dan juga hukum melaksanakan korban. Okey, apa maksud korban? Korban ni adalah menyembelih binatang ternakan atau dalam bahasa Arabnya Al-An'am masa bila? Pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari Tasyrik. Apa tujuannya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam maksud korban, pelajar-pelajar kena ingat 3 perkara, iaitu apa itu korban? Menyembelih binatang ternakan Al-An'am. Okey, masa bila? Pada 10 Zulhijjah, bermula 10 Zulhijjah hingga akhir hari Tasyrik. Apa tujuannya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu clue dia, cara untuk pelajar-pelajar ingat apa maksud korban. Okey, hukum korban. Okey, apa hukum kita melaksanakan korban? Hukumnya adalah sunat muakkad. Apa itu maksud sunat muakkad, pelajar-pelajar? Iaitu perkara yang sangat dituntut untuk kita buat. Okey, dan jadi wajib. Masa bila jadi wajib? Sekiranya kita bernazar. Okey, seterusnya. Okey, baik pelajar-pelajar. Apa dia dalil nakli? Apa dia dalil nakli yang digalakkan? Mensyariatkan tentang pelaksanaan korban berdasarkan kepada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasalli lirabbika wanhar. Mafhumnya, tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Okey, pelajar-pelajar, apa dia binatang ternakan iaitu Al-An'am yang disyariatkan untuk kita korban? Iaitu unta, kambing, biri-biri, lembu dan juga kerbau. Okey, baik pelajar, kita tengok ada lembu ni tersenyum pada pelajar-pelajar. Okey, kita tengok pada spektrum ilmu. Ibadah korban disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Rasanya semua pelajar-pelajar tahu kan tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Okey, yang dah lama dah kahwin tapi tak dapat anak. Bila dah dapat anak, Nabi Ismail. Okey, pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi yang dia perlu sembelih anak dia. Jadi Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut dengan rela hati, dengan ikhlas hati. Dia bawa Nabi Ismail pergi ke suatu tempat dan dia melaksanakan seperti apa yang dalam mimpi beliau, dalam mimpi baginda. Okey, jadi ibadah korban ni adalah sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail.
yang sanggup nak korbankan anak dia, melaksanakan perintah Allah. Okey, syarat sah korban yang seterusnya. Okey, binatang yang disembelih itu adalah cukup umur. Okey, kalau bagi unta, umur unta tu perlu 5 tahun dan ke atas. Okey, kalau bawah 5 tahun tak boleh. Okey, lembu atau kerbau, okey, yang umurnya 2 tahun dan ke atas. Okey, bagi kambing pula, umur kambing tersebut mesti 2 tahun dan ke atas. Okey, bagi biri-biri, umur biri-biri itu adalah 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Okey, sifat-sifat al-an'am mestilah bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contohnya, cacat yang teruk pada satu matanya, okey, berpenyakit yang teruk, tempang atau kurus yang melampau. Baik, anak-anak pelajar, kita lihat apa dia perkara sunat korban. Okey, yang pertama sekali membaca Bismillah Wallahu Akbar. Okey, kemudian berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih. Yang ketiga, berdoa semasa hendak menyembelih, iaitu Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Apa maksudnya? Ya Allah, binatang ini daripadamu dan aku kembali kepadamu, terimalah korban. Okey. Seterusnya, tempoh pelaksanaan korban. Okey, korban dilakukan pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, iaitu yang pertama sekali. Okey, semasa 1 Zulhijjah, orang yang berkorban makruh untuk bercukur ataupun memotong kuku. Okey, bermula je 1 Zulhijjah, makruh bagi orang yang hendak melaksanakan korban untuk cukur dan juga memotong kuku. Okey, sebelum 10 Zulhijjah, korban tidak boleh dilakukan. Okey, bila korban boleh dilakukan? Okey, iaitu bermula pada 10 Zulhijjah, iaitu waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan yang afdal ialah selepas naik matahari, iaitu selepas solat sunat Aidiladha dan 2 khutbah. Seterusnya, okey, bila lagi kita boleh melaksanakan korban, iaitu pada hari tasyrik 11 Zulhijjah. Okey, kemudian 12 Zulhijjah dan juga 13 Zulhijjah. Okey, apa yang tidak boleh? Korban tidak sah dilakukan selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah. Okey, kita tengok spektrum ilmu. Apa-apa sahaja daripada bahagian korban tidak boleh diberikan kepada tukang sembelih sebagai upah. Kita tak boleh beri daging korban tu sebagai upah. Okey. Upah dia yang lain, kita bagi daging korban tu sebagai niat nak bagilah kan, bukannya sebagai untuk niat upah. Okey. Seterusnya, hikmah pelaksanaan korban. Apa hikmahnya? Yang pertama, mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan diri kepada Allah. Okey, yang kedua, sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas segala nikmat supaya rezeki yang diperolehi sentiasa diberkati. Dan yang ketiga, menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan Nabi Ibrahim supaya semangat tersebut menaikkan semangat jihad kita. Okey, selesai. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.